بسم الله الرحمن الرحيم. Tiada sesiapa yang berhak dan berkuasa ke atas makhluk melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kata orang yang bunuh diri ni tak akan tenteram selagi haji tak tercapai. Allah fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Aku takkan biarkan dia bahagia dengan bini dia tu. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز فيكون فسبحان الذي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada sahabat-sahabat dan juga pensyarah. Video yang baru saja sahabat-sahabat dan pensyarah lihat adalah trailer daripada filem Khurafat yang telah ditayangkan pada tahun 2011. Saya, Daniel Zaiharid bin Muhammad Khairuddin, mewakili kumpulan saya, kami akan mempersembahkan pandangan kami terhadap ilmu Khurafat. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Ahmad Adlan bin Ahmad Hari, seterusnya Muhammad Zahiruddin bin Mat Zuki, Nur Afiq Imran bin Norzak, tidak lupa Akmal Hakimi bin Muhammad Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini, kumpulan kami akan menceritakan iaitu unsur-unsur khurafat dalam filem. Umum mengetahui bahawasanya khurafat ialah sebarang cerita yang benar-benar dusta. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahawa khurafat ialah sesuatu perbuatan dan kepercayaan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan Islam, sedangkan ia diharamkan dalam agama kita kerana ia bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. Dapat juga disimpulkan bahawa khurafat ialah perkara yang mempersoalkan yang berbentuk rekaan atau dongeng, karut dan menyimpang daripada ajaran Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun." Yang bermaksud sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Imam Al-Munawi berkata, menggunakan tangkal dianggap syirik kerana bererti seseorang itu meyakini ia dapat memberi pengaruh dan ini boleh membawa syirik kepada Allah. Al-Tibi pula berkata, maksud syirik pada hadis di atas adalah apabila seseorang meyakini bahawa jampi, tangkal dan tiwalah mempunyai kekuatan dan mampu memberi kesan dalam mempengaruhi atau mengubah sesuatu dan perkara tersebut adalah jelas bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan garis panduan JAKIM 2009, antara ciri-ciri khurafat dan tahyul seperti yang berikut. Yang pertama ialah berdasarkan pada nas syarak, sama ada Al-Quran atau hadis. Yang kedua, cerita-cerita yang berunsur mitos dan legenda, rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. Yang ketiga, cerita-cerita yang bersumber kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Yang keempat, cerita-cerita yang berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus bagi bertujuan memudaratkan orang lain dan penyelewengan daripada akidah Islam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Jauhilah 7 perkara yang merosakkan." Para sahabat bertanya, "Apakah 7 perkara itu ya Rasulullah?" Baginda menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh adik perempuan baik melakukan maksiat terkutuk. Dalam Islam, percaya kepada benda-benda khurafat dan tahyul, misalnya benda-benda keramat seperti pokok, kubur, telaga dan sebagainya, serta kita yakin terhadap kekuasaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah syirik dan sangat bertentangan dengan kepercayaan tauhid. Perkongsian bagi bahagian saya ialah contoh-contoh khurafat. Kalau kita tengok bangsa yang paling banyak
kurafat dalam dunia ni ialah bangsa kita lah, bangsa Melayu. Sebab apa saya cakap yang bangsa kita paling banyak kurafat dekat dunia ni? Sebab kalau kita tengok, bangsa Melayu lah yang paling banyak hantu-hantu dia berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Seterusnya, kurafat ni dia terdapat dua bahagian, iaitu kurafat yang kufur dan kurafat yang tak kufur. Yang kurafat yang ringan je lah. Contoh kurafat yang kufur ni, contohnya dimakan kepada hantu-hantu ataupun jin untuk jaga kampung kita. Sebab contohnya orang Melayu kita ni, dia bagi makan kepada hantu pelesik untuk menjaga kampung dia ni daripada malapetaka. Contoh kurafat yang kufur yang kedua ialah kita percaya kepada satu azimat ni dan dia boleh menahan daripada sesuatu bahaya. Contohnya kita pergi berjumpa dengan bomoh-bomoh ke, kita minta azimat dengan bomoh tu ke kita daripada perkara yang bahaya lah. Dan seterusnya, kurafat yang tak kufur. Kalau dulu kita pernah dengar orang cakap jangan ambil gambar bertiga, sebab bertiga orang tengah akan mati. Ini ialah kurafat yang membodohkan diri sendiri je. Hukum kurafat ni ialah haram. Terdapat beberapa faktor yang dorong kepada manusia pada akhir zaman ini, iaitu umat Nabi Muhammad SAW untuk mendorongkan diri lagi mendekatkan kepada diri pada kurafat. Salah satunya adalah sifat kejahilan dalam diri. Sifat kejahilan dalam diri ini akan mendorong umat Islam untuk membuat perbuatan kurafat ini. Mereka, golongan ini, sanggup berhabis-habisan berpuluh-puluh ribu ringgit untuk mendekati diri dengan perbuatan kurafat ini, sementara untuk mengisi kepenuhan dunia mereka. Kelemahan iman di dalam jiwa juga merupakan merapatkan diri manusia kepada kurafat. Kerana di dalam diri kita kekurangan iman, kita akan sanggup membuatkan apa-apa saja perkara di dalam dunia ini semata-mata untuk mengejarkan perkara yang di dalam duniawi. Na'udzubillah min zalik. Di antara faktor yang lain yang merapatkan diri manusia dalam perbuatan kurafat ini adalah kejahatan di dalam diri, di mana seseorang apabila cemburu dengan perniagaan orang lain, iaitu untung orang lain yang akan lebih, tetapi perniagaan dia adalah tidak untung, sanggup berjumpa dengan bomoh-bomoh supaya berjanji dengan syaitan untuk menjatuhkan perniagaan orang lain, supaya perniagaan dia dapat lebih perhatian daripada pelanggan. Kepentingan peribadi dalam diri ini adalah membawa umat Islam untuk merapatkan diri kepada khurafat. Salah satunya contoh adalah mereka sanggup untuk mengisi perbuatan khurafat ini untuk mendapatkan kepentingan duniawi mereka. Dapat juga kebaikan dalam filem khurafat. Hal ini kerana dapat membantu kepada masyarakat golongan-golongan muda di luar sana untuk hindar daripada perkara perbuatan khurafat ini. Selain itu juga pengarah dan penerbit cerita bagi untuk mengadakan filem khurafat ini telah berhabisan duit puluh-puluh ribuan ringgit untuk mengadakan satu filem yang dapat kita mengatasi masalah khurafat ini, iaitu sama ada keburukan dan kebaikan. Faktor yang terakhir ni adalah seorang manusia itu tidak akan takut dengan balasan di akhirat nanti. Bila seorang itu tidak cukup iman di dalam hati dan tidak mempercayai bahawa Allah itu ada dan boleh membantu semua manusia, hal ini menyebabkan manusia itu akan meminta bantu oleh syaitan, jin dan sebagainya supaya memenuhi apa yang mereka mahu di dalam dunia ini. Hal ini mereka tidak takut akan pembalasan di akhir akhirat seperti pembalasan di neraka. Na'udzubillah. Dan saya akan menyampaikan akibat mempercayai atau mengamalkan perbuatan khurafat. Yang pertama, memberi kesan negatif kepada anak-anak, terutamanya apabila menonton cerita-cerita seram. Contohnya, apabila anak-anak
kita menonton cerita seram, jadi mereka akan fikiran negatif dan mempercayai bahawa perkara-perkara tahyul macam itu adalah wujud. Okey, yang kedua, menggalakkan masyarakat untuk mengaplikasikan perbuatan khurafat dalam kehidupan seharian. Okey, contohnya, ada segelintir masyarakat yang akan mengaplikasikan perbuatan khurafat yang telah ditonton dalam filem-filem seram kepada kehidupan seharian mereka. Mereka mempercayai bahawa perbuatan itu adalah betul bagi mereka. Akibat amalkan atau mempercayai perbuatan khurafat yang ketiga adalah membatalkan iman dan syirik kepada Allah. Okey, akibat yang keempat, mereka akan membazir masa, membazir tenaga dan juga harta kepada perkara yang sia-sia. Contohnya, ada segelintir orang atau segelintir masyarakat yang pergi berjumpa macam bomoh, menilik masa depan. Jadi kat situ mereka membazir masa, membazir harta dan juga membazir tenaga. Akibat yang terakhir adalah menyekat akal berfikir secara logik dan sistematik. Apabila kita mempercayai bahawa perbuatan khurafat ini, jadi akal fikiran kita atau otak kita tidak akan dapat berfikir dengan logik dan sistematik, kerana perbuatan khurafat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi mengapa kita perlu untuk berfikir perkara-perkara yang tidak logik dan sistematik itu? Alhamdulillah, selesai sudah video kami yang ingin kami tayangkan kepada kalian semua. Beringatlah sesama kita terhadap ilahi, bahawasanya Allah adalah yang satu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud Allah tidak ampunkan dosa yang syirik, sementara Dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan syirik kepadanya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Lah juga mereka yang melakukan perbuatan khurafat wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan akidah daripada kekufuran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.